anak dia siapa dia? Iaitu Aisyah. Isteri kepada Allah itu siapa dia? Iaitu Maryam. Maryam itu isteri Tuhan. Dia kata macam tu. Mereka pun beriman juga, orang Kristian ni, orang Yahudi, orang Nasara, mereka pun beriman juga dengan Allah. Tetapi beriman mereka itu sesat. Sebab apa sesat? Mereka kata Tuhan mereka ada tiga, iaitu Tuhan Pak, iaitu bernama Allah, Tuhan Mak, Maryam, kemudian tu Tuhan anak Nabi Allah Isa. Mereka sesat. Kita tak. Kita ni tuan-tuan dan puan, kita kata Tuhan tu satu ya. Apa dia dalil dia? Dalil dia kita rujuk dalam surah Ikhlas. Allah Ta'ala menyebut iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Satu apa? Dalil qat'i. Surah Ikhlas. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Kita minta berdoa, duk tolong, nak minta tolong tuan-tuan. Tak kira COVID ni ke apa benda tuan-tuan, minta tolong Allahus Samad. Kepada dia lah kita minta tolong. Sebarang masalah. Bukan minta kat manusia, tapi minta pada dia, pada Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Lam yalid, Allah Ta'ala dia tak boleh beranak. Yang boleh beranak kita manusia, perempuan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Ta'ala itu tidak diperanakkan. Siapa pun tak boleh beranak dia. Itu dia. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maksud wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Tak sama makhluk di dunia ni dan mana-mana makhluk kufuwan ahad dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil qat'i. Yang Allah Ta'ala cerita, aku ni tak sama dengan manusia. Tabarakallah. Baik, sambung balik cerita kita tadi, nak cerita iaitu maka Rasulullah SAW heran bila mana sampai di kota Madinah, dia tengok orang Yahudi ni beria-ria puasa pada 10 Muharram. Ni berlaku 10 Muharram. Kemudian itu Rasulullah SAW bertanya kepada golongan Yahudi ni, Yahudi ni, fasa'alu an zalik. Maka Rasulullah tanya kepada mereka ni, sebab apa hangpa puasa? Faqalu, maka mereka menjawab. Apa dia mereka jawab? Golongan Yahudi ni, golongan Yahudi ni golongan Kristian lah tuan-tuan. Kalau kita zaman kita ni, Yahudi tu siapa dia? Kristian lah. Hadzal yawm alladhi azhara Allah Ta'ala fi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebenangan kepada Musa dan daripada golongan Bani Israel dan juga Fir'aun. Sebab tu kami puasa. Mereka pun beriman juga kepada Musa, tapi iman mereka itu sesat. Yahudi ni sesat. Lah ni ada orang Yahudi. Mereka tak percaya pada Nabi Muhammad, mereka percaya kepada Musa. Orang Yahudi, mereka beriman juga. Mereka beriman kepada Nabi Musa AS. Begitu juga orang Yahudi, ada juga golongan Yahudi, orang Kristian ni beriman juga. Mereka beriman kepada Nabi Allah Isa AS. Bila mana mainnya Nabi Muhammad, mereka murtad. Dia berkata Muhammad lah. Siapa Muhammad ni? Orang kampung. Orang kampung. Muhammad ni orang kampung. Tuan-tuan, Muhammad ni bukan ada orang yang hebat. Macam mana dia kata Musa lebih hebat. Musa, kami beriman dengan Musa. Disebabkan mereka menghina Nabi Muhammad SAW, mereka tak mau ikut Nabi Muhammad SAW, maka mereka ini tergolong daripada golongan bukan Islam. Tuan-tuan, beza ada yang tu ya. Mereka tak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Silap mereka yang tu. Kalaulah mereka ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tak jadi masalah. Tuan-tuan, Kristian lah ni, tuan-tuan dan perempuan, Yahudi lah ni, mereka dah memeluk agama Islam. Disebabkan mereka tak percaya pada Nabi Muhammad, maka mereka terkeluar daripada agama Islam. Tuan-tuan, tu silap. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, kita beriman daripada Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Isa, Musa. Tuan-tuan, kita beriman kepada Nabi Daud, semua Nabi-Nabi yang dulu semua kita ikut. Dan akhir sekali kita ikut kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu
Orang-orang dulu kalau orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka percaya kepada Nabi tu yang hal lain daripada Allah. Sebab tu mereka murtad, mereka terkeluar pada agama Islam. Wal'ayazubillah. Baik, kemudian tu sambung lagi cerita sebab apa golongan Yahudi ini berpuasa pada 10 Muharram. Fanahnu, maka dijawab golongan Yahudi ni, fanahnu nasumu ta'ziman lahu. Sebab apa kami berpuasa pada 10 Muharram ini? Kerana kami nak memuliakan Musa dan juga Bani Israel. Dia tu sesat. Kerana mereka nak memuliakan, menghormati. Ta'ziman dalam bahasa Arab disebut sebagai memuliakan ataupun menghormati golongan Musa dan juga Bani Israel. Itu sesat. Bani Israel ni tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala laknat dia. Laknat dia. Sebut kata laknat ni, Allah Ta'ala marah. Kalau kita rujuk di dalam hadis yang lain, disebut dicerita oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kan Allah Ta'ala menurunkan satu bala yang diberi nama sebagai At-Ta'un. Ta'un tu asal dia mai daripada keturunan Bani Israel 3,000 tahun yang dahulu. Ada riwayat mengatakan, kalau tak silap saya, di zaman Bani Israel, iaitu daripada zaman Nabi Allah Isa AS, penyakit Ta'un ini dah ada dah. Kemudian tu baru mai pada zaman kita. Dah 3,000 2,000 tahun yang dulu tiba-tiba mai pada zaman kita. Mak Saleh pun buh nama dia apa? COVID-19. Orang Melayu buh COVID-19. Akhlak sekali tuan-tuan, yang mudah kita nak bagi faham. Penyakit apa? Penyakit awam tuan-tuan. Habis saya tahu. Penyakit mudah, penyakit. Tu. Saya pun seriau juga tak pakai pelitup ni, ada pelitup lambek tuan-tuan. Duk cakap pelitup kena buang. Minta-minta tak ada apa ni. Sungai Petani dah kena tutup lah tuan-tuan. Sungai Petani 6 taman habis semua kena tutup. PKPDD. Kita alhamdulillah selamat ni. Baik, sambung balik cerita kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab dengan perkataan yang tegas. Nahnu aula bi Musa minkum. Akulah yang lebih layak untuk berpuasa, untuk memuliakan Nabi Musa AS. Sebab Musa itu menyampaikan kitab apa? Kitab Taurat. Aku yang lebih mulia. Aku nak memuliakan Musa, bukannya hampa. Tengok. Itu jawapan Nabi. Baik, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka fasamuhu, maka Nabi Muhammad SAW pun berpuasa syukran, kerana untuk mengucapkan tanda syukur Musa kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan aku. Aku pun berpuasa pada 10 Ashura, kerana tak lain tak bukan ialah untuk merasakan kesyukuran aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk memperingati sejarah Nabi Allah Musa AS yang selamat dikejar oleh Fir'aun. Tabarakallah. Itu sejarah tuan-tuan, berkaitan dengan bulan Muharram. Baik, kita lebih kurang dalam 7 minit lagi tuan-tuan, sikit lagi. Seterusnya kita tengok apakah yang berlaku di 10 Muharram itu. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerima taubat Nabi Allah Adam AS. Sebagaimana yang kita ketahui, bila mana Nabi Adam AS ini dicampak keluar daripada syurga. Asalnya kita dulu duduk dalam syurga. Kita duduk, mak kita itu Siti Hawa duduk dalam syurga. Bila mana Allah Ta'ala lempak ke dunia, maka Nabi Adam AS menitis air mata. Maka bila menitis air mata itu, meminta taubat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melakukan dosa kepadamu. Maka engkau campakkan aku ke dunia, maka ampunkanlah dosaku. Maka ulama berpendapat bahawasanya pada 10 Muharram itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa Nabi Allah Adam AS. Itu yang pertama. Itu kebesaran bulan Muharram itu. Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Allah Adam AS. Kemudian itu lagi, dalam sejarah yang lain lagi, 10 Muharram itu berlaku
yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada pembakaran Raja Namrud. Raja Namrud ni tangkap Nabi Allah Ibrahim. Bila mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditangkap, maka diambil kayu api, maka diletaknya Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim diselamatkan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membaca satu doa dan dia selamat. Dia duduk di dalam himpunan api itu, maka dia selamat, dia tak rasa panas. Tuan, ini mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Berlaku bila? Iaitu 10 Muharram kejadian ni. Kemudian tu lagi peristiwa yang lain lagi, antaranya pada hari 10 Muharram juga apakah yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia ini. Allah Taala menurunkan rahmat pada 10 Muharram. Allah Ta'ala menurunkan hujan yang pertama pada 10 Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arash. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta malaikat Jibril alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salam naik ke langit pada 10 Muharram. Dan seterusnya apa dia lagi? Iaitu Nabi Yunus alaihi salam keluar daripada perut ikan nun, ikan paus. Selama mana Nabi Yunus alaihi salam duduk dalam ikan paus itu selama 40 hari 40 malam. Tuan-tuan, bila mana ikan paus itu muntah, Nabi Allah Yunus alaihi salam, tuan-tuan, syukur pada Allah Taala. Pada bila? Iaitu 10 Muharram juga dikeluarkan Nabi Allah Yunus alaihi salam daripada perut ikan paus. Kemudian tu lagi banyak lagi lah kisah-kisah yang berlaku pada 10 Muharram itu. Antaranya Nabi Ayub dipulihkan daripada penyakit kulit. Nabi Yaqub yang mana kabur penglihatan dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa-peristiwa besar pada 10 Muharram. Oleh sebab kerana yang demikian itu, maka umat Islam di kesempatan yang mulia ini, maka marilah kita bersama-sama bersyukur kerana kita berada di bulan Muharram. Selain daripada kita berhijrah, hijrah Nabi Muhammad SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Taala kerana kita berada di bulan Muharram ini. Tabarakallah. Moga-moga bulan Muharram ini akan memberi semangat kepada kita sebagaimana semangat baginda kita Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tabarakallah. Saya rasa cukup dekat tu. Malam ni tak sempat baca kitab. Malam ni bagi tazkirah sebenar sambutan 10 Muharram. Cukup dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, di malam 11 Muharram ini, ya Allah, 1442 Hijrah ini, ya Allah, pada tahun 2020 ini, ya Allah, lindungilah kami daripada bala dan juga fitnah kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit, segala penyakit, terutamanya penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, selamatkanlah bumi kami, bumi Malaysia ini daripada sebarang penyakit dan juga sebarang wabak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah diri kami, peliharalah ahli keluarga kami, peliharalah masyarakat kami, peliharalah negara kami dan seluruhnya negara-negara di dunia ini daripada penyakit yang berbahaya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, turunkanlah rahmat pada bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang berkat, bulan yang mendapat keampunan, bulan yang mendapat rahmat daripada-Mu, ya Allah. Hindarilah segala wabak dan juga malapetaka-Mu, ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.